Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la udwana illa az-zalimin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Masih lagi kita berbincang tentang pelajaran 12 unit 1 perkahwinan. Jom bersama-sama dengan Ustazah. InsyaAllah hari ini Ustazah akan berkongsi bersama-sama dengan anak-anak pelajaran ke-12 unit 1 di bawah tajuk perkahwinan. Baiklah, hari ini kita tengok standard kandungan 4.26.6. Kita menyambung dua lagi rukun nikah yang sebelum ini telah 3 kita bincangkan. Hari ini kita sambung lagi 2, menyatakan rukun nikah, menjelaskan syarat rukun nikah iaitu wali dan ijab ataupun akad. Sebagaimana yang anak-anak ketahui, rukun nikah ada 5. Siswa, suami ataupun bakal suami, bakal isteri, saksi, wali dan akad. Bakal suami, bakal isteri, saksi kita dah bincangkan siri yang sebelum ini. Hari ini kita akan bincangkan 2 lagi, wali dan juga akad. Kita lihat sama-sama apakah yang dimaksudkan dengan wali. Wali ialah orang yang mempunyai kelayakan untuk menikahkan pengantin perempuan. Orang yang mempunyai kelayakan untuk menikahkan pengantin perempuan. Apa syarat-syarat wali tersebut? Beragama Islam, baligh, berakal, adil, adil, merdeka, tidak dalam ihram haji atau umrah, wali tidak dipaksa, wali tidak ada penyakit yang serius seperti nyanyuk ataupun gila, lelaki mampu urus atau pelihara harta. Islam, baligh, berakal, adil, merdeka, tidak dalam ihram haji atau umrah, tidak dipaksa menjadi wali, tiada penyakit, nyanyuk atau gila, lelaki, mampu urus atau pelihara harta. Itu antara syarat bagi menjadi wali. Kita lihat yang seterusnya. Masih lagi ingat rukun nikah siswa. Ustazah masih mengekalkan maksud wali di sini supaya anak-anak tidak lupa. Orang yang mempunyai kelayakan untuk menikahkan pengantin perempuan. Ada info tambahan. Bahagian wali di sini Ustazah terangkan ada 2 sebenarnya, wali nasab dan juga wali hakim. Kita tengok satu persatu info tambahan ini. Wali nasab dia ada 2, wali mujbir dan wali bukan mujbir. Siapa wali mujbir? Wali mujbir ialah bapa dan datuk. Bapa dan datuk ini kita kategorikan dia sebagai wali mujbir. Apa maksud wali mujbir ini? Bapa dan datuk ni dia ada kuasa mengahwinkan pengantin perempuan yang masih gadis dengan lelaki sekufu. Apa maksud sekufu? Sekufu ialah setaraf dari segi keturunan, pendidikan, pekerjaan dan sebagainya. Wali mujbir ada 2, bapa dan datuk. Apa maksud wali mujbir? Wali yang bapa dan datuk ni tadi ada kuasa mengahwinkan pengantin perempuan yang masih gadis dengan lelaki sekufu. Sekufu ni maksudnya setara, pendidikan dia setara, keturunan dia, pekerjaan dia setara. Itu yang pertama, wali mujbir. Yang kedua, wali bukan mujbir. Siapa pula wali bukan mujbir? Wali bukan mujbir ialah mereka yang selain daripada bapa dan datuk.
masih lagi dalam kategori wali nasab. Okey, tetapi yang ke bawah. Okey, susunannya yang ke bawah. Okey, tengok siapa dia yang tergolong dalam wali bukan mujbir. Saudara atau adik-beradik lelaki seibu sebapa ataupun adik-beradik lelaki sebapa. Okey, itu dua. Okey, yang seterusnya, anak saudara lelaki seibu sebapa ataupun anak saudara lelaki sebapa. Anak lelaki kepada anak saudara lelaki seibu sebapa ataupun anak lelaki kepada anak saudara lelaki seibu sebapa sahaja ataupun bapa saudara seibu sebapa ataupun bapa saudara sebapa. Okey, dia sebelah bapa ke bawah. Okey, ini adalah wali bukan mujbir kerana wali mujbir dua saja, bapa dan juga datuk. Okey, bapa dan datuk ni saja yang ada kuasa mengahwinkan pengantin perempuan yang masih gadis saja. Okey, dengan syarat dengan lelaki sepupu. Okey, itu dua bahagian wali nasab. Okey, kita pindah seterusnya bahagian wali yang kedua. Okey, masih lagi Ustazah kekalkan maksud wali, orang yang mempunyai kelayakan menikahkan pengantin perempuan. Bahagian wali yang kedua, info tambahan untuk anak-anak. Wali hakim. Okey, wali hakim. Siapa pula wali hakim? Okey, wali hakim ialah mereka yang dilantik. Okey, mereka yang dilantik atau mereka yang diberi kuasa oleh pemerintah ataupun sultan untuk mengahwinkan perempuan dengan syarat ketika ketiadaan ataupun keengganan wali nasab ni tadi. Okey, kita akan bincangkan selepas ini. Okey, Ustazah ulang, wali hakim ini ialah mereka yang diberi kuasa ataupun mereka yang dilantik oleh sultan atau pemerintah negeri, okey, untuk mengahwinkan seseorang perempuan. Okey, apa sebab berlakunya perpindahan daripada wali nasab yang kita belajar sebelum ni, bahagian pertama tadi, kepada wali hakim? Okey, ini antara sebab-sebab dia. Yang pertama, tiada wali nasab. Dah cari dah, tak ada datuk, tak ada. Okey, bapa pun tak ada, adik-beradik lelaki, seibu, sebapa semua tak ada. Okey, tiada wali nasab. Ataupun wali nasab tadi ada tetapi enggan mewalikan. Okey, boleh berpindah daripada wali nasab kepada wali hakim. Ataupun wali nasab ni tadi tinggal jauh. Okey, tinggal jauh wali ni tadi. Wali dalam tahanan. Okey, ataupun wali tadi tidak dapat dihubungi. Okey, tak tahu kat mana, hilang. Okey, wali dalam ihram haji ataupun umrah. Okey, di saat pengantin ingin dinikahkan tadi, wali itu dalam ihram haji dan umrah. Ataupun sebab dia yang ingin bernikah tersebut adalah anak tidak sah taraf. Okey, anak tidak sah taraf ataupun saudara baru ataupun mu'alaf, maka yang akan mewalikan mereka ini ialah wali hakim yang dilantik atau diberi kuasa oleh sultan atau pemerintah untuk mengahwinkan dia. Ataupun yang terakhir sebab dia wali sendiri hendak berkahwin dengan perempuan. Okey, maka wali nasab tadi berpindah kuasanya kepada wali hakim. Okey, kita lihat yang seterusnya, masih lagi siswa. Kita lihat pada syarat rukun nikah yang terakhir A. Apa itu A? Akad ataupun ijab. Okey, sekarang kita tengok akad ini dia terbahagi kepada dua, ijab satu, kabul satu. Apa maksud ijab? Apa maksud kabul? Okey, ijab ialah lafaz yang diucapkan oleh wali atau wakilnya. Okey, ijab lafaz yang diucapkan oleh wali atau wakilnya, sebagaimana yang kita tengok. Okey,
tatkala berlaku kan, okey, perkahwinan, kita dengar, okey, aku nikahkan engkau dengan anak perempuanku. Contoh, tatkala kita dengar aku nikahkan engkau dengan anak perempuanku, okey, itu ialah ijab. Contohnya. Okey, apa pula kabul? Kabul ialah lafaz yang diucapkan oleh bakal suami atau wakilnya, yang biasa kita dengar kan. Okey, aku terima nikahnya anak perempuanmu, siapa nama-nama dia sekian ke. Itu dia punya kabul. Okey, Ustazah ulang. Ijab, lafaz yang diucapkan oleh wali atau wakilnya. Kabul pula, lafaz yang diucapkan oleh pengantin lelaki ataupun bakal suami atau wakilnya. Okey, senang faham dekat sini. Kalau kita dengar aku nikahkan kau, okey, Muhammad bin Abu dengan anak perempuanku Fatimah binti Sulaiman, itu ialah ijab. Okey, tak kala dijawab aku terima nikahnya anak perempuanmu, aku terima nikahnya Fatimah binti Sulaiman, okey, hingga akhirnya, itu adalah kabul. Kabul tu penerimaan. Okey, boleh ya? Ijab diucapkan oleh wali atau wakilnya, kabul lafaz yang diucapkan oleh bakal suami atau wakil. Okey, kita lihat seterusnya syarat rukun nikah yang kelima, iaitu akad atau ijab kabul. Okey, syarat dia. Okey, syarat bagi ijab dan kabul tadi, yang pertama, gunakan lafaz kahwin atau nikah atau terjemahan tepat daripada keduanya. Macam tadilah, aku nikahkan kau, ataupun aku kahwinkan kau. Dengan dia punya kabul, aku terima nikahnya. Itu maksudnya, gunakan lafaz tu. Okey, yang kedua, lafaz ijab dan kabul hendaklah jelas dan bukan kiasan. Macam contoh tadilah, aku nikahkan kau, aku terima nikahnya, kan jelas. Okey, bukan kiasan. Okey, yang ketiga, lafaz ijab dan kabul mestilah berurutan dan tidak diselangi perkataan lain. Okey, selepas wali atau wakilnya menyebut aku nikahkan kau dengan anak perempuanku, okey, mesti berturutan lepas pada tu dengan penerimaan daripada pengantin lelaki. Tidak ada diselangi dengan perkataan-perkataan lain. Itu syarat. Okey, yang seterusnya, lafaz akan berkuat kuasa serta merta kesannya. Okey, lafaz berkuat kuasa serta merta kesannya. Maksudnya selepas saja ijab dan kabul itu selesai, pasangan tersebut terus menjadi suami isteri. Okey, kelayakan wali dan suami berkekalan hingga selesai akad. Tidak dibataskan dengan tempoh masa. Itu syarat bagi ijab dan kabul. Okey, yang seterusnya kita lihat lagi, masih lagi di bawah cerita ataupun keterangan berkaitan dengan akad atau ijab kabul. Ini Ustazah berikan contoh akad tidak sah. Okey, tadi kita sebut tidak dikaitkan dengan masa. Okey, ataupun terus direct. Okey, kesannya tertangguh pada masa hadapan. Maksudnya yang ini tak boleh. Okey, apa contoh akad yang tak boleh tu atau tidak sah tu? Wali lafazkan, contohnya, apabila tiba bulan Ramadan akan datang, aku kahwinkan engkau dengan anakku. Okey, apabila tiba Ramadan akan datang, aku kahwinkan engkau dengan anak-anak. Okey, ini tak boleh. Lafaz ini tidak sah, akad ini tidak sah kerana apa? Kesannya tertangguh pada masa depan. Okey, maksudnya pasangan tadi tidak lagi menjadi suami isteri pada masa tersebut kerana dalam akad itu disebut pada bulan Ramadan akan datang. Okey, mungkinlah belum lagi tak kala ijab kabul itu terlaksana, baru bulan apa? Belum lagi bulan Ramadan. Kesannya tertangguh pada masa akan datang, jadi akad ini tidak sah. Okey, yang kedua, lafaz ta'liq. Okey, contoh dia yang paling senang nak faham. Wali melafazkan, okey, dalam akad nikah tadi tu,
sekiranya anak perempuanku lulus dalam peperiksaan, aku kahwinkan engkau dengannya. Okey, lafaz ini, akad ini juga tidak sah. Okey, dia taklidkan pula dengan lulus peperiksaan. Dikhawatiri tak lulus pula anak perempuan tu dalam peperiksaan, maka tidak akan jadilah perkahwinan tersebut. Ini dua contoh. Okey, yang pertama, kesan tertangguh pada masa depan. Okey, maksudnya belum lagi tiba bulan Ramadan tu, kalau tiba baru terjadi perkahwinan tu, tak boleh juga, tak sah, ataupun ditaklidkan dengan sesuatu lulus periksa. Jadi tak sah akad ni. Ataupun yang ketiga, wali pengsan selepas lafazkan ijab sebelum suami lafazkan kabul. Tak kala wali, aku nikahkan kau dengan anak perempuanku, okey, dengan mas kahwinnya sekian. Okey, wali pun pengsan. Okey, tak sempat lagi suami menerima ijab tu tadi. Okey, kabul, lafaz kabul ni tak sempat lagi. Okey, tiba-tiba wali pengsan. Okey, 3 situasi ini akad tidak sah. Akad tidak sah. Kesan tertangguh pada masa depan, lafaz taklid, wali pengsan sebelum kabul dilafazkan. Okey, demikian perkongsian Ustazah untuk tajuk wali dan juga akad, iaitu ijab dan kabul. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada anak-anak semua. Yang baik itu datang daripada Allah, kekurangan itu daripada kelemahan diri Ustazah sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.